Nota tentang terjemahan istilah Al-Quran. Istilah seperti halaf mahin, hamaz, zanim, desbairai dikekalkan dalam bentuk Arabnya dengan transliterasi dan penjelasan. Kerana ia khusus untuk teks Al-Quran dan hilang nuansa jika diterjemahkan sepenuhnya. Analisis berangka. Terjemahan dengan teliti mengekalkan tuntutan berangka, 12 huruf, 52 perkataan, dan kepentingannya. Mencatatkan kemungkinan ralat, tuntutan 88 ulangan, seperti dalam asal. Nuansa budaya dan teologi. Terjemahan mencerminkan konsep teologi Islam, hes, ijaz, ketepatan ketuhanan, dan konteks budaya, kef, budaya kehormatan Arab, untuk mengekalkan kesetiaan. Pengurusan panjang, memandangkan kedalaman asal, terjemahan itu mengembun di mana mungkin tanpa meninggalkan perkara utama, memastikan kebolehbacaan semasa merangkumi semua bahagian, eksegesis, analisis berangka, konteks sejarah, dan lain-lain. Jika Anda memerlukan penjelasan lanjut, transliterasi khusus untuk istilah tambahan atau pengembangan yang lebih terperinci bagi mana-mana bahagian, sila beritahu saya. Ubah ke Malay with Arab Quran related. Berikut adalah terjemahan ke dalam bahasa Melayu untuk refleksi dan analisis 7 ayat dari Surah Al-Qalam, 16-10-11, dengan memastikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan kekal dalam bahasa Arab bersama transliterasi dan penjelasan dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini akan mengekalkan struktur, makna, dan kedalaman teks asal, termasuk analisis berangka, konteks sejarah, dan pelajaran teologi, sambil memastikan kejelasan dan kesesuaian budaya untuk pembaca Melayu. Memandangkan panjang teks asal, terjemahan akan padat tetapi komprehensif, merangkumi semua aspek utama. Refleksi dan analisis. 7 ayat dari Surah Al-Qalam, Dukul 11. Refleksi ayat-ayat. Al-Quran 16-10-11. Ayat-ayat berikut dari Surah Al-Qalam menggambarkan individu yang tercela dengan 9 sifat negatif. Pengumpat yang tidak bernilai, halaf mohain. Seseorang yang sering bersumpah palsu atau remeh, merendahkan amanah. Pemfitnah, orang yang mengumpat atau memfitnah, merosakkan reputasi orang lain. Pembawa fitnah, masya' ben mim, penggosip yang menyebarkan kabar angin untuk mencetuskan perselisihan. Pencegah kebaikan, Mana'lil khair, individu yang menghalang amal soleh atau kebajikan. Penderhaka, orang yang melampaui batas dalam kezaliman. Pendosa, seseorang yang kerap melakukan dosa dan ketidakadilan. Ganas, kejam, zalim atau menindas. Pelacur tidak sah, penipu, atau individu hina, mungkin merujuk kepada ketidaksahan moral atau sosial. Sombong, kerana harta dan anak. Orang yang, walaupun mempunyai kekayaan dan keturunan, menolak Al-Quran sebagai asatirul awalin, asir awalin, legenda orang-orang dahulu. Ayat-ayat ini ditutup dengan amaran ilahi. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu ala al-khurtum. 16 khurtum. Yang bermaksud, kami akan menandainya pada moncongnya, melambangkan penghinaan dan hukuman. Sifat-sifat ini menggambarkan gambaran jelas tentang individu yang rosak akhlak, menentang kebenaran kerana kesombongan dan kekufuran. Istilah zanim sangat penting kerana ia jarang digunakan dalam Al-Quran, hanya muncul sekali di sini dan ditafsirkan sebagai merujuk kepada ketidaksahan atau seseorang yang mengaku palsu, mendakwa pertalian. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai amaran agar tidak bergaul dengan individu sedemikian, menyerlahkan akibat menolak bimbingan ilahi. Ia juga memamerkan kuasa retorik Al-Quran dalam mengutuk kemunafikan dan keangkuhan melalui bahasa yang tepat dan menggugah. Analisis berangka, pemerhatian utama. Teks ini membentangkan analisis berangka yang rumit, memfokuskan pada pola yang melibatkan nombor 13 dan gandaannya. Contohnya 26, 52, 114. Berikut adalah tuntutan utama. Ayat 68 Surah Al-Qalam, ayat Atal ba'd dhalik zanim, utulinda dalik zanim, lelaki yang ganas, jahat selepas itu, adalah ayat nomor 11, mengandungi 11 huruf, dan terdiri daripada bab perkataan. Ia muncul 52 perkataan selepas permulaan Surah Al-Qalam, dan 52 adalah jumlah ayat dalam surah, 12 kazmam bampar. Perkataan zanim terdiri daripada huruf Z, Nen, Y, 12, Min, Pemha dalam susunan abjad Arab, dan huruf-huruf ini didakwa muncul 88 kali dalam ayat tersebut. Tuntutan ini kelihatan tidak tepat, kerana satu ayat tidak boleh mengandungi 48 ulangan 4 huruf. Ayat 28 verse 11. Surah Al-Ghashiyah. Ayat fiha sururun marfu'ah,
Di dalamnya terdapat pelamin-pelamin yang ditinggikan, adalah ayat ke-11 mengandungi 18 huruf dan terdapat Surah Al-Ghashiyah mempunyai 26 ayat, 26 kuota 13 plus 13, dan bermula dengan huruf H urutan 26 kuota 13 plus 13 dalam abjad Arab. Huruf H adalah huruf ke-13 dalam huruf muqatta'ah, huruf terputus, dan muncul 13 kali dalam surah tersebut. Simetri antara surah. Kedua-dua surah urutan 68, Al-Ghashiyah urutan 88 mempunyai jum 62 plus 1896. Surah 96 kuas 11, game 12. Al-Qalam mempunyai 52 ayat, 13 karma 4, manakala Al-Ghashiyah mempunyai 26 ayat, 13 karma 2. Setiap surah mempunyai 5 ayat dengan tepat 13 huruf, dan ayat 13 adalah ayat tengah di antara kelima-lima ayat ini. Jumlah nombor ayat bagi kelima-lima ayat ini dalam setiap surah ialah 20, dan jumlah bilangan huruf ialah 65. Dengan 5 plus 65, 70. Corak berangka lain. Ayat pertama dengan 13 huruf dalam Al-Quran ialah 11.3, Surah Al-Kahfi. Muncul selepas 26 perkataan, 26 13 plus 13. Urutannya dalam Al-Quran ialah 21.3. Nombor perdana dengan tertib perdana, 3 natih 24. 312 times 14 plus. 16 adalah urutan surah. Terdapat 108 ayat dalam Al-Quran dengan 13 huruf, dan ayat terakhir ialah 111.6, Surah An-Nas. Menambah 186 ayat 12, jumlah bilangan surah dalam Al-Quran. Huruf Zani muncul 11 kali dalam ayat seperti 27, 60, dan 54, masing-masing dengan 52 huruf. Kedua bilangan ayat dalam Al-Qalam. Identiti individu Al-Akhnas. Huruf nama Al-Walid dan Al-Akhnas muncul 2 kali dalam 7 ayat. Dalam 17, sepadan dengan bilangan ayat dalam Al-Qalam. Dalam 4 ayat lain bernomor 13, 20, 13, 61, 13. Huruf kedua-dua nama muncul 13 kali setiap satu. Dan jumlah bilangan huruf ayat-ayat ini ialah 122, sepadan dengan jumlah huruf dalam 7 ayat Al-Qalam. Dalam ayat 718, huruf kedua-dua nama muncul 52 kali, dan ayat itu maksud variety 4 huruf, 45 plus 52. Urutannya dalam Al-Quran Surah 42. 1141 2004 pada pekan 5 ke Gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Susunan abjad. Jumlah susunan abjad huruf dalam Al-Walid ialah 67 dan dalam Al-Akhnas ialah 68, dengan 60 adalah urutan surah Al-Qalam. Penilaian tuntutan berangka analisis ini adalah contoh menarik numerologi Al-Quran, yang menunjukkan corak tersembunyi dalam struktur Al-Quran untuk menunjukkan asal-usul ilahi atau sifat ajaibnya. Namun, beberapa perkara perlu diteliti secara kritis. Kepentingan nombor 13, penekanan pada 13 dan gandaannya, 26, 52, 104, 196, menarik. Tetapi kepentingan 13 tidak dijelaskan dengan jelas. Dalam tradisi Islam, nombor seperti 19, contohnya Al-Quran 24/30 telah diterbitkan oleh beberapa ulama, tetapi 13 tidak mempunyai presiden teologi yang kuat. Corak seperti 13 huruf atau 52, 12 kais 4 konsisten dalam contoh yang diberikan. Tetapi pemilihan ayat atau surah tertentu untuk sesuai dengan pola ini boleh menimbulkan kebimbangan. Analisis menyeluruh terhadap semua ayat Al-Quran diperlukan untuk mengesahkan corak ini. Kaidah pengiran. Tuntutan bahwa huruf Zani muncul 88 kali dalam ayat 14 tidak munasabah. Kerana ayat dengan 13 huruf tidak boleh mengandungi 8 pengulangan 4 huruf. Ini mungkin kesilapan atau merujuk kepada konteks yang lebih luas. Contohnya, keseluruhan surah. Pengiraan huruf bergantung pada Roywah Hafs dengan ejaan modern yang menyeragamkan kiraan huruf, tetapi variasi dalam rawain, contohnya Warsh, boleh mengubah hasil. Identiti individu. Perdebatan sama ada ayat-ayat ini merujuk kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah atau Al-Akhnas ibn Shuraik tidak dapat diselesaikan melalui analisis berangka. Kedua-dua nama menghasilkan bilangan huruf yang sama, 52 dalam 7 ayat, 13 dalam ayat lain, yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan istilah Zani. Secara sejarah, tafsir seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari cenderung kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah berdasarkan riwayat daripada Ibn Abbas, kerana beliau adalah penentang terkenal Nabi dengan kekayaan dan kesombongan. Al-Akhnas kurang disebut tetapi muncul dalam beberapa laporan. Implikasi teologi.
Corak berangka dibentangkan sebagai bukti ketepatan ilahi Al-Quran dengan hujah bahwa kerumitan sedemikian tidak mungkin dicipta oleh manusia atau kebetulan. Ini selari dengan kepercayaan Islam tentang ijaz, keajaiban Al-Quran. Namun tumpuan pada numerologi boleh mengalihkan perhatian daripada mesej etika dan rohani ayat-ayat ini, yang memberi amaran terhadap kerosakan moral dan keangkuhan. Al-Quran sendiri menekankan kejelasan dan bimbingannya. Contohnya, 2:85. Tafsiran berlebihan, beberapa tuntutan, seperti kaitan dengan Mimel 71. Tahun gajah dalam urutan ayat 182, 182, Mimel 71, kelihatan spekulatif dan mungkin mencerminkan bias pengesahan. Simetri antara surah, contohnya 20 sebagai jumlah nombor ayat, 65 sebagai jumlah huruf, mengagumkan. Tetapi tanpa analisis statistik yang lebih luas, tidak jelas sama ada ini unik atau berlaku di tempat lain dalam Al-Quran. Konteks dan pengajaran yang lebih luas. Ayat-ayat dari surah Al-Qalam berfungsi sebagai amaran kekal terhadap pergaulan dengan individu yang mempunyai sifat-sifat tercela ini. Analisis berangka, walaupun rumit, bertujuan untuk mengukuhkan sifat ajaib Al-Quran dengan menonjolkan ketepatan strukturnya. Namun, kuasa sebenar ayat-ayat ini terletak pada bimbingan moral dan rohani mereka. Menghindari kemunafikan dan fitnah. Ayat-ayat ini mengutuk fitnah, gosip, dan menghalang kebaikan relevan dalam dunia modern yang penuh dengan maklumat salah. Kerendahan hati sebelum wahyu. Mereka memberi amaran terhadap menolak Al-Quran sebagai asatirul awwalin kerana kesombongan. Makna zanin. Istilah ini menyerlahkan kehinaan mereka yang mendakwa persekutuan palsu atau menolak kebenaran untuk keuntungan duniawi. Corak berangka. Jika tepat, corak ini mencerminkan kerumitan linguistik dan matematik Al-Quran yang dianggap oleh ramai Muslim sebagai asal-usul ilahi. Namun, analisis perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan spekulasi. Cadangan untuk kajian lanjutan, pengesahan tuntutan berangka, gunakan alat digital seperti Quran.com atau Tanzil.net untuk mengesahkan kiraan huruf, perkataan, dan susunan ayat dalam Roiwah Hafs. Periksa sama ada corak, contohnya, 13 huruf, mim 2 ulangan, kekal konsisten merentas semua ayat Al-Quran. Rujukan tafsir, rujuk tafsir klasik, contohnya Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Tabari, untuk konteks sejarah tentang identiti Al-Walid atau Al-Akhnas. Terokai tafsiran modern untuk memahami zanim dan implikasinya. Analisis statistik, lakukan kajian menyeluruh terhadap semua 62 ayat Quran untuk mengenal pasti kekerapan ayat dengan 11 huruf atau corak yang serupa. Nilai sama ada corak ini signifikan secara statistik atau berlaku secara kebetulan. Fokus pada etika. Renungkan bagaimana sifat-sifat dalam 68:10-11 boleh digunakan untuk menangani isu kontemporari seperti fitnah, maklumat salah, atau ketidakadilan. Gunakan ayat-ayat ini untuk memupuk pertumbuhan pribadi dan kelakuan beretika. Kesimpulannya, 7 ayat dari surah Al-Qalam 10-16 mengutuk individu yang rosak akhlak dengan jelas, bertindak sebagai amaran terhadap pergaulan dengan mereka yang menolak kebenaran dan menyebarkan perselisihan. Analisis berangka yang menyatakan nombor 13 menunjukkan corak menarik yang mencadangkan struktur yang disengajakan dalam Al-Quran. Walaupun corak ini menarik, ia perlu disahkan dengan teliti untuk mengelakkan tafsiran berlebihan. Perdebatan tentang identiti individu, Al-Walid atau Al-Akhnas, tetap tidak terurai secara berangka, mencerminkan fokus Al-Quran pada pelajar sejagat. Ayat-ayat ini menggalakkan kerendahan hati, keikhlasan, dan kepatuhan kepada bimbingan ilahi, diperkuat oleh keindahan linguistik dan struktur mendalam Al-Quran. Nota terjemahan ayat Al-Quran. Ayat-ayat seperti Halaf Mohin, Zanim, dan Sensamo al-Khartoum dikekalkan dalam bahasa Arab dengan transliterasi dan penterjemahan ke dalam bahasa Melayu untuk mengekalkan ketepatan dan nuansa. Analisis berangka, tuntutan berangka. Contohnya, 13 huruf, 52 perkataan. Diterjemahkan dengan teliti, dengan nota tentang kemungkinan kesilapan. Contohnya, Laubapatul Lama ulangan huruf zanim. Nuansa budaya dan teologi. Terjemahan mencerminkan konsep Islam seperti ijaz dan konteks budaya Arab. Contohnya, kehormatan dan malu untuk kekal setia kepada teks asal. Panjang teks. Memandangkan kedalaman teks asal. Terjemahan dipadatkan di bahagian tertentu tanpa menghilangkan intipati. In the absence atau wisprasen kiadsyaksen. Refleksi 7 ayat dari surat Al-Qalam. Ayat-ayat Quran 60 menggambarkan individu yang tercela dengan 9 sifat negatif. Pengumpat yang tidak bernilai. Al-Mahin.
seseorang yang lazimnya bersumpah palsu atau remeh. Pemfitnah, hamaz, orang yang mengumpat atau memfitnah orang lain. Pembawa fitnah, gosip yang menyebarkan kabar angin untuk menimbulkan perselisihan. Pencegah kebaikan, mana? Hey, seseorang yang menghalang amal atau kebajikan. Penderhaka, mutad, orang yang melampaui batas dalam kezaliman. Pendosa, atim, seorang yang selalu berbuat zalim. Ganas, utul, kejam atau menindas. Pelacur, tidak sani, seorang penipu mungkin menyiratkan tidak sah atau hina. Sombong karena harta dan anak, seseorang yang walaupun mempunyai harta dan keturunan menolak Al-Quran sebagai legenda orang-orang dahulu. Ayat-ayat itu diakhiri dengan amaran ilahi. Kami akan menandainya pada moncongnya, menandakan penghinaan dan hukuman. Ciri-ciri ini memberi gambaran yang jelas tentang individu yang rosak akhlaknya, yang menentang kebenaran kerana bangga dan tidak percaya. Istilah zanim amat penting, kerana ia adalah perkataan yang jarang ditemui dalam Al-Quran, hanya muncul sekali di sini, dan ditafsirkan sebagai menunjukkan tidak sah atau menjadi orang luar yang secara palsu mendakwa pertalian. Ayat-ayat itu berfungsi sebagai amaran agar tidak bergaul dengan individu sedemikian dan menonjolkan akibat menolak bimbingan ilahi. Mereka juga menekankan kuasa retorik Al-Quran dalam mengutuk kemunafikan dan keangkuhan melalui bahasa yang tepat dan menggugah. Analisis berangka, pemerhatian utama. Teks ini membentangkan analisis berangka yang rumit, memfokuskan pada pola yang melibatkan nombor 13 dan gandaannya. Sineth 26, Limbo 2, Surakum 4. Di bawah adalah tuntutan utama, ayat 68 surah Al-Qalam. Ayat utulin pada dalika zanim, lelaki yang ganas, jahat selepas itu, ialah ayat nomor 13, mengandungi 13 huruf dan mempunyai 4 perkataan. Ia muncul 52 perkataan selepas permulaan surat Al-Qalam, dan 52 adalah jumlah ayat dalam surah. 52 adalah 13 pempot. Perkataan zanim mempunyai huruf N, Y, N. M dengan susunan abjad 11, 25, 28, 24. Dan huruf ini didakwa muncul 28 kali dalam ayat tersebut, walaupun dakwaan kelihatan tidak jelas atau salah. Kerana satu ayat tidak boleh mengandungi 88 ulangan 4 huruf. Ayat 85 baik, Ghashiyah. Ayat fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya terdapat pelamin yang ditinggikan, adalah ayat ke-13, mengandungi 13 huruf dan terdapat dalam surah 88. Surat Al-Ghashiyah mempunyai 26 ayat, 13 plus 13, dan ia bermula dengan huruf H, urutan 26 plus 13 dalam abjad Arab. Huruf H adalah yang ke-13 dalam surat Al-Quran yang terputus-putus, huruf muqatta'ah, dan muncul 13 kali dalam surah tersebut. Simetri antara surah, kedua-dua Al-Qalam, perintah 68, Al-Ghashiyah, perintah 88, mempunyai susunan gabungan 68 plus 88, 56. 196, kualais 13 times 12. Al-Qalam mempunyai 52 ayat, 13 kali 4, dan Al-Ghashiyah mempunyai 26 ayat, 13 kali 2. Setiap surah mempunyai 5 ayat dengan tepat 13 huruf, dan ayat 13 di setiap surah adalah ayat tengah di antara 5 ini. Jumlah nombor ayat bagi 5 ayat ini dalam setiap surah ialah 20, dan jumlah bilangan huruf ialah 65. Dengan 5 plus 65, 70. Corak berangka lain. Ayat pertama dengan 13 huruf dalam Al-Quran ialah 16 di surah Al-Kahfi, muncul selepas 26 perkataan, 26 main, 13 plus 13. Susunannya dalam Al-Quran ialah 253. Nombor perdana yang tertib perdananya ialah 324. Mulai 312 plus 16, dan 16 ialah susunan surah. Terdapat 128 ayat dalam Al-Quran dengan 13 huruf, dan ayat yang terakhir ialah 111, 6. Menambah 128 plus 6 adalah 116, jumlah bilangan surah dalam Al-Quran. Huruf zanim muncul 13 kali dalam ayat seperti 2290 dan 3954 Az-Zumar, masing-masing dengan limbo 2 huruf, limbo 2 bilangan ayat dalam Al-Qim. Identiti individu Al-Akhnas. Huruf-huruf nama Al-Walid dan Al-Akhnas, Akhnas, masing-masing muncul 52 kali dalam 7 ayat, 6 sepadan dengan bilangan ayat dalam Al-Qalam. Dalam 4 ayat lain bernombor 13, 15, 13, 22, 11, 61, 11, 92, 11. Huruf kedua-dua nama muncul 13 kali setiap satu, dan jumlah bilangan huruf ayat-ayat ini ialah 122, sepadan dengan jumlah huruf dalam 7 ayat Al-Qalam. Dalam 19 Al-Araf, huruf kedua nama muncul 5 ini.
Jenis somit punya ada 4 huruf. 4 ni adalah nimbo 2. Susunannya just tidak urut, tak dua ialah mima betul satu had, mima mesti unil ini terwajat sebelum Nabi Muhammad. Susunan abjad. Jumlah susunan abjad huruf dalam Al-Walid ialah 67 dan dalam Akhnas ialah 68. Dengan 68 ialah susunan surat Al-Qalam. Penilaian tuntutan berangka analisis adalah contoh numerologi Al-Quran yang menarik. Amalan yang berusaha untuk mendedahkan corak tersembunyi dalam struktur Al-Quran. Selalunya untuk menunjukkan asal-usul ketuhanan atau sifat ajaibnya. Walau bagaimanapun, beberapa perkara memerlukan refleksi kritikal. Kepentingan nombor 13, penekanan pada 13 dan gandaannya, 26, nimbo 2, 156, adalah menarik, tetapi kepentingan 13 tidak dibenarkan secara jelas. Dalam tradisi Islam, nombor seperti 19, Sayyid Al-Quran 70, telah diketengahkan oleh beberapa ulama, Rashid Khalifah, tetapi 13 tidak mempunyai presiden dan teologi yang serupa. Korat, 13 huruf, 13 ulangan, nimbo 2, 13 kepasompoa, adalah konsisten dalam contoh yang disediakan. Tetapi ayat atau surah pemetik ceri, agar sesuai dengan pola itu berpotensi menjadi kebimbangan. Analisis menyeluruh terhadap semua ayat Al-Quran diperlukan untuk mengesahkan keunikan corak ini. Kaidah pengiraan surat, dakwaan bahwa huruf zani muncul 18 kali dalam ayat 68 verse 11, nampaknya tidak masuk akal. Kerana satu ayat dengan 13 huruf tidak boleh mengandungi 18 pengulangan 4 huruf. Z, N, Wen, Y, M. Ini mungkin kesilapan atau salah perhitungan. Mungkin merujuk kepada konteks yang lebih luas. Senas, keseluruhan surah, atau 7 ayat. Mengira huruf dalam ayat Al-Quran bergantung kepada ortografi yang digunakan. Analisis menentukan riwayat Hafs dengan peraturan ejaan moden yang menyergamkan kiraan huruf. Tetapi variasi riwayat lain, Warsh, boleh mengubah keputusan. Identiti individu. Perdebatan sama ada ayat tersebut merujuk kepada Al-Walid ibn Al-Mughira atau Al-Akhnas ibn Shuraik tidak dapat diselesaikan dengan analisis berangka. Kedua-dua nama menghasilkan bilangan huruf yang sama. 52 dalam 7 ayat, 12 dalam ayat lain. Yang ditafsirkan pengarang sebagai kekaburan yang disengajakan disebabkan oleh istilah zani, menyiratkan tidak sah atau keturunan yang tidak diketahui. Dari segi sejarah, sumber tafsir seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari condong kepada Al-Walid ibn Al-Mughira, berdasarkan riwayat daripada Ibn Abbas dan lain-lain. Kerana beliau adalah penentang Nabi yang terkenal dengan kekayaan, kesombongan, dan penolakan terhadap Al-Quran. Al-Akhnas kurang kerap disebut, tetapi disebut dalam beberapa laporan. Implikasi teologi. Corak berangka dibentangkan sebagai bukti ketepatan ketuhanan Al-Quran, dengan alasan bahwa kerumitan sedemikian tidak boleh dibuat oleh manusia atau kebetulan. Ini sejajar dengan kepercayaan Islam terhadap ketaksamaan Al-Quran. Walau bagaimanapun, tumpuan pada numerologi boleh mengalih perhatian daripada mesej etika dan rohani ayat-ayat itu, yang memberi amaran terhadap kerosakan moral dan keangkuhan. Al-Quran sendiri menekankan panduan dan kejelasannya, Ventes 19 berbanding corak esoterik. Tafsiran terlebih potensi, beberapa dakwaan seperti kaitan dengan Mimimas 71, tahun gajah, dalam susunan ayat 1142, 1142, 571, kelihatan spekulatif. Walaupun menarik, sambungan sedemikian mungkin mencerminkan bias pengesahan, di mana corak dicari agar sesuai dengan tanggung jawab yang dipraktikkan. Simetri antara surah, 70 sebagai jumlah nombor ayat, 65 sebagai jumlah huruf, sangat mengagumkan. Tetapi, tanpa analisis statistik yang lebih luas, tidak jelas sama ada ini unik atau terdapat di tempat lain dalam Al-Quran. Konteks dan pengajaran yang lebih luas. Ayat-ayat dari surat Al-Qalam berfungsi sebagai amaran abadi terhadap pergaulan dengan individu yang mempunyai 9 sifat tercela ini. Analisis berangka, walaupun rumit, bertujuan untuk mengukuhkan sifat keajaiban Al-Quran dengan menonjolkan ketepatan strukturnya. Walau bagaimanapun, kuasa sebenar ayat-ayat ini terletak pada bimbingan moral dan rohani mereka. Mereka berhati-hati terhadap kemunafikan, fitnah, dan menghalang kebaikan. Mereka menyatakan kerendahan hati sebelum wahyu ilahi, memberi amaran terhadap menolak Al-Quran sebagai legenda kerana keangkuhan. Istilah zani menggariskan kehinaan untuk mendakwa persekutuan palsu atau menolak kebenaran untuk keuntungan duniawi. Corak berangka, jika tepat, mencerminkan kerumitan linguistik dan matematik Al-Quran, yang dilihat oleh ramai umat Islam sebagai bukti asal-usul ketuhanan. Namun analisis harus didekati dengan berhati-hati,
memastikan tumpuan kekal pada mesej Al-Quran dan bukannya numerologi spekulatif. Cadangan untuk kajian lanjutan, sahkan tuntutan berangka, gunakan alat Al-Quran digital, Quran.com atau Tanzil.net untuk mengesahkan kiraan huruf, bilangan perkataan dan susunan ayat dalam riwayat Hafs. Periksa, sama ada corak, 15 huruf, 52 ulangan, berpegang pada semua ayat Al-Quran atau selektif. Rujuk sumber tafsir, rujuk karya tafsir klasik, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Tabari. Untuk konteks sejarah, sama ada ayat tersebut merujuk kepada Al-Walid atau Al-Akhnas. Terurai penafsiran modern untuk tafsiran Zanim dan implikasinya. Analisis statistik. Menjalankan kajian menyeluruh terhadap semua ayat Al-Quran untuk menentukan kekerapan ayat dengan 13 huruf atau pola berangka yang serupa. Menilai sama ada corak itu signifikan secara statistik atau berlaku secara kebetulan dalam teks bersaiz Al-Quran. Fokus pada pelajaran etika. Renungkan bagaimana sifat yang diterangkan dalam 60/10-11 digunakan pada isu kontemporari, seperti fitnah, maklumat yang salah, atau menghalang keadilan. Gunakan ayat-ayat untuk memberi inspirasi kepada pertumbuhan pribadi dan tingkah laku beretika. Kesimpulannya, 7 ayat dari surat Al-Qalam 60/10-11 dengan jelas mengutuk individu yang rosak akhlaknya, berfungsi sebagai amaran terhadap bergaul dengan mereka yang menolak kebenaran dan menyebarkan perselisihan. Analisis berangka menyerlahkan corak yang menarik, terutamanya di sekitar nomor 11, mencadangkan struktur yang disengajakan dalam teks Al-Quran. Walaupun corak-corak ini menarik, ia harus melengkapi, bukan membayangi, mesej etika dan rohani ayat-ayat itu. Perdebatan mengenai identiti individu, Al-Walid atau Al-Akhnas, masih tidak dapat diselesaikan secara angka, mencerminkan fokus Al-Quran pada pelajar universal terhadap tokoh sejarah tertentu. Akhirnya, ayat-ayat tersebut memberikan kerendahan hati, keikhlasan, dan kepatuhan kepada bimbingan ilahi, diperkuat oleh keindahan linguistik dan struktur Al-Quran yang mendalam. Memperluas refleksi dan analisis 7 ayat dari surat Al-Qalam, Quran 60/10. Sebanyak 10 kali ganda memerlukan penerokaan yang menyeluruh dan pelbagai aspek. Tanggapan ini akan menyelidiki lebih mendalam ke dalam dimensi linguistik, teologi, sejarah, dan berangka ayat-ayat tersebut sambil mengekalkan fokus pada kepentingan etika dan rohaninya. Perluasan itu akan merangkumi eksegesis terperinci, tafsir, pecahan menyeluruh setiap ayat, diambil daripada ulasan Al-Quran klasik dan modern. Konteks sejarah. Penerokaan tokoh-tokoh Al-Walid ibn Al-Mughirah dan Al-Ahz ibn Shuraik dan peranan mereka dalam menentang Nabi Muhammad SAW. Analisis linguistik, pemeriksaan istilah-istilah Arab utama, akarnya, dan kesan retorik. Analisis berangka, penilaian teliti pola berangka, ayat nomor 12, termasuk pengesahan dan persamaan Al-Quran yang lebih luas. Pengajaran teologi dan etika, aplikasi, amaran ayat-ayat tersebut kepada isu-isu kontemporari. Analisis perbandingan, sambungan kepada ayat-ayat Al-Quran dan surah lain dengan tema yang serupa. Wawasan budaya dan psikologi. Bagaimana sifat yang diterangkan mencerminkan tingkah laku manusia dan dinamik masyarakat. Penilaian kritikal numerologi. Menangani potensi bias dan kebimbangan metodologi. Aplikasi praktikal. Panduan untuk refleksi pribadi dan komunal berdasarkan ayat-ayat. Perwakilan visual dan struktur. Merumuskan corak dalam jadwal atau carta untuk kejelasan. Memandangkan kerumitan, respons ini akan distrukturkan untuk merangkumi aspek-aspek ini secara sistematik, memastikan kedalaman dan kejelasan. Disebabkan oleh kekangan panjang, setiap bahagian akan ringkas lagi komprehensif, dengan penekanan pada cerapan yang boleh diambil tindakan. 1. Eksegesis terperinci, tafsir. Quran 60/10-11. Surat Al-Qalam, Pen, adalah surah Mekah awal, diturunkan semasa misi awal Nabi Muhammad, ketika penentangan dari Quraisy sangat hebat. 7 ayat, 60/10-11, menggambarkan individu yang hina, sering ditafsirkan sebagai penentang Nabi yang khusus, walaupun boleh digunakan secara universal sebagai amaran terhadap sifat-sifat yang rosak. Ayat 10. Dan janganlah kamu menuruti setiap orang yang bersumpah yang tidak berguna. Tafsir, Ibn Kathir menjelaskan bahwa halaf merujuk kepada seseorang yang sering bersumpah palsu atau remeh, menjejaskan amanah. Mahin, hina, menekankan kedudukan moral mereka yang rendah. Al-Tabari menyatakan sifat ini mencerminkan kemunafikan, kerana individu tersebut menggunakan sumpah untuk menipu. Kepentingan, ayat tersebut mengarahkan Nabi dan seterusnya, umat Islam, untuk mengabaikan mereka yang tidak berintegriti,
mengutamakan bimbingan ilahi daripada pujukan manusia. Ayat 11, seorang pemfitnah berjalan dengan fitnah binamim. Tafsir, hamaz, pemfitnah berasal dari akar kata hemzi, bermaksud memfitnah atau mengejek. Masya binamim menunjukkan seseorang yang menyebarkan gosip, namim, untuk menyemai perselisihan. Al-Qurtubi menekankan bahwa sifat ini menghancurkan perpaduan sosial, dosa besar dalam Islam. Kepentingan. Ayat itu mengutuk fitnah dan menyebarkan kabar angin, menggesa umat Islam untuk memupuk perpaduan dan kebenaran. Ayat 12, orang yang mencegah kebaikan, orang yang melampaui batas, orang yang berdosa. Tafsir. Manalil khair merujuk kepada menghalang amal, keadilan, atau kebenaran, selalunya kerana tamak atau iri hati. Mutad, pelanggar, menyiratkan melampaui batas moral, manakala atim berdosa, menandakan perbuatan salah yang biasa. Al-Razi mencatat sifat-sifat ini mencerminkan hati yang keras terhadap kebaikan. Kepentingan. Ayat ini memberi amaran terhadap sikap mementingkan diri sendiri dan ketidakadilan, menggalakkan kemurahan hati dan mematuhi sempadan etika. Ayat 12. Lelaki yang ganas, dan selepas itu pezina, utodalika zani. Tafsir. Utul, ganas keras, menggambarkan kezaliman atau kesombongan dalam tingkah laku. Zanim adalah istilah yang jarang berlaku. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas sebagai penipu atau orang yang tidak sah. Mungkin membayangkan tidak sah moral atau sosial. Al-Zamakhsyari mencadangkan ia menandakan seseorang yang hina, berpegang teguh pada kebatilan. Kepentingan. Ayat utama ini fokus analisis berangka, menggariskan kekejaman dan kekurangan keaslian individu, menandakan mereka sebagai musuh kebenaran. Ayat 16. Jika dia mempunyai harta dan anak, ankana dol wabani. Tafsir, ayat ini menonjolkan keangkuhan individu, didorong oleh kejayaan duniawi, harta dan anak. Ibn Kathir mencatat bahwa orang-orang seperti itu sering menolak bimbingan ilahi. Percaya status mereka mengecualikan mereka daripada akal accountability. Kepentingan, ia mengkritik materialisme dan kesombongan, mengingatkan orang yang beriman bahwa keuntungan duniawi tidak membenarkan kekufuran. Ayat 15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, legenda orang-orang dahulu, idhadut ayatuna qala asatir al-awwalin. Tafsir, individu itu menolak Al-Quran sebagai mitos, mencerminkan keangkuhan intelektual. Al-Tabari mengaitkan ini dengan penolakan orang Quraisy terhadap mesej Nabi, menuduhnya mengitar semula kisah-kisah kuno. Kepentingan, ayat ini mendedahkan kebodohan menafikan wahyu ilahi, mendesak penghormatan terhadap teks suci. Ayat 19. Kami akan menandainya pada moncongnya, si muadum. Tafsir. Sana simuhu. Kami akan menamakan dia, menyiratkan hukuman ilahi, dengan khurtum, muncung, melambangkan kehinaan, kerana wajah mewakili maruah. Al-Qurtubi menafsirkan ini sebagai tanda kehinaan di dunia dan akhirat. Kepentingan. Ayat ini menjamin keadilan ilahi, menghiburkan orang beriman yang menghadapi tentangan. Mesej keseluruhan. Ayat-ayat ini secara kolektif memberi amaran supaya tidak mengikuti individu yang mempunyai sifat yang rosak, menekankan kuasa ilahi ke atas pengaruh manusia. Mereka berfungsi sebagai teguran khusus kepada penentang Nabi dan pengajaran universal tentang integriti moral. Konteks sejarah. Al-Walid ibn al-Mughirah, Lu'un al-Akhnas ibn Shuraik. Ayat-ayat tersebut secara tradisinya dikaitkan dengan salah satu daripada dua pemimpin Quraisy yang menentang Nabi Muhammad. Al-Walid ibn al-Mughirah, seorang ketua Quraisy yang terkemuka, kaya, dan berpengaruh, terkenal dengan kefasihan dan kepimpinannya. Catatan sejarah, Sirah Ibn Hisham menggambarkan kekaguman awal Al-Walid terhadap keindahan Al-Quran, diikuti dengan penolakannya di bawah tekanan rakan sebaya memanggilnya sihir. Quran 24-24-25 juga dikaitkan dengannya. Sumber tafsir, Ibn Kathir Al-Tabari mengutamakan Al-Walid sebagai subjek dengan menyebut kekayaan, anak, dan kesombongannya, selaras dengan ayat 19-15. Perihalannya, sebagai zanim, mungkin mencerminkan ketaksahihan moralnya atau status orang luar dalam iman, walaupun dia menonjol secara sosial. Al-Akhnas ibn Shuraik, seorang pemimpin Bani Zuhrah, terkenal dengan kemunafikan dan menimbulkan perselisihan terhadap Nabi. Kurang kerap disebut dalam tafsir, tetapi disebut oleh beberapa ulama, Al-Wahidi, kerana reputasinya sebagai pemfitnan pengacau, sesuai dengan ayat 11-12. Istilah zanim boleh menyiratkan kecurangannya, kerana dia didakwa berpura-pura berkecuali semasa menghina Nabi. Kekaburan berangka. Analisis berangka menunjukkan kedua-dua huruf nama, Walid, Al-Walid, Al-Akhnas, Al-Akhnas,
muncul 52 kali dalam 7 ayat, sepadan dengan bilangan ayat dalam surat Al-Qalam, 52. Simetri ini mencadangkan Al-Quran sengaja meninggalkan identiti yang samar-samar, memfokuskan pada sifat dan bukannya individu. Istilah zani menyiratkan tidak sah menyokong ini, kerana ia membatalkan kelayakan kedua tokoh daripada menuntut penghormatan sebenar, tanpa mengira keturunan mereka. Pengajaran sejarah, kekaburan mencerminkan kebolehgunaan Al-Quran yang abadi. Dengan tidak menamakan individu tersebut, ayat-ayat tersebut terpakai kepada sesiapa yang mempamerkan sifat-sifat ini, daripada golongan elit Mekah hinggalah kepada golongan munafik moden. 1. Analisis linguistik, istilah utama dan kuasa retorikal. Ayat-ayat itu menggunakan istilah Arab yang jelas, berakar pada etimologi yang kaya untuk mengutuk individu. Halaf mahin, akar laf, untuk bersumpah, dan en, untuk menghina, membangkitkan watak yang menipu, tidak boleh dipercayai. Aliterasi meningkatkan daya ingatan. Hamaz masya' binamin, akar hemzed untuk memfitnah, dan nmm untuk mengumpat, mencipta irama berirama, menekankan sifat fitnah yang merosakkan. Masya', orang yang berjalan-jalan, melukiskan gambaran yang jelas tentang gosip yang tidak tenang. Manalil khair, akar men untuk mencegah, berbeza dengan nilai kemurahan hati Islam, menonjolkan sifat mementingkan diri sendiri. Utul zani, utul akal untuk menjadi keras, dan zani mungkin dari ZNM untuk dilampirkan secara palsu, jarang berlaku, meningkatkan kecaman. Keunikan zanin, hapax legomenon dalam Al-Quran, menggariskan aib luar biasa individu itu. Asatir al-awalin, istilah asatir mitos, mencerminkan sikap meremehkan Quraisy, membezakan asal-usul ketuhanan Al-Quran dengan keraguan mereka. Kesan retorik, ayat-ayat tersebut menggunakan asindeton, menyenaraikan ciri-ciri tanpa kata hubung, untuk mencipta kritikan yang pantas dan hebat, mencerminkan kekacauan moral individu. Perkembangan daripada dosa sosial, fitnah, gosip, kepada jenayah rohani, menolak Al-Quran, membina kes menyeluruh terhadap individu. Imej akhir penjenamaan pada muncung adalah mendalam, menarik kepada tanggapan budaya Arab tentang kehormatan dan rasa malu. Pengajaran linguistik, ketepatan dan kefasihan Al-Quran menjadikan amarannya puitis dan berwibawa, bergema merentasi budaya dan era. Sarp analisis berangka, pengesahan dan corak lebih luas. Teks asal menekankan corak berangka, terutamanya sekitar 13, sebagai bukti reka bentuk ilahi. Di bawah ialah penilaian terperinci dengan percubaan untuk mengesahkan tuntutan utama. Tuntutan dan pengesahan utama. Ayat 68 dalam tuntutan, ayat 11 utulin balika zanin mempunyai 12 huruf dan 4 perkataan. Muncul 52 perkataan selepas permulaan surah. Pengesahan, teks utulin ba'da dhalika zanin. Kiraan, huwayat, ad, la tidak dikira berasingan, tidak ada akhiran, b, ma, arban, dula, lepin, ke, ziaz, zin, iblasa, nin, 13 huruf. Bilangan perkataan, utun ba'da, dua, dhalika, zanin. Disahkan, 4 perkataan. Kedudukan perkataan, mengira perkataan dari 68 1 hingga 68 12 dalam teks Hafs menghasilkan kira-kira 52 perkataan diperlukan untuk ketepatan tetapi munasabah. Kepentingan. Hey, nomor 52 sepadan dengan bilangan ayat surah dan 52 tiblas kepada matlat, mengukuhkan corak. Ayat 88 12, tuntutan. Tuntutan. Fiha surun marfu'ah. Mempunyai 13 huruf dan berada dalam surah dengan cuman ayat. 12 plus 3. Pengesahan, teks fiha surun marfu'atun. Kiraan huruf, fa, yen, yo, ya, apa, set, ra, manthi, arab, sign, fa'lus, a, 13, as, abjek, 13 huruf. Ayat surah Al-Ghashiyah ada 5 ayat. Disahkan, 18 plus 12. Tuntutan tambahan. Huruf H memulakan surah dan muncul 13 kali. Pengiraan manual dalam teks surah mengesahan kerap muncul, tetapi kiraan tepat memerlukan pengesahan. Kepentingan, simetri dengan Al-Qalam, kedua-dua ayat bernombor 13 dengan 13 huruf, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri dalam surah, tuntutan, kedua-dua surah mempunyai 5 ayat dengan 13 huruf, dengan ayat 13 sebagai ayat tengah. Jumlah nombor ayat ialah 20, dan bilangan huruf ialah 65, 19 plus 65 iaitu 70. Pengesahan Al-Qalam, ayat dengan 13 huruf. 65, 68 vers, 16, 63 vers, 68 beras, 68 berdua kuat, seperti yang didakwa.
Kiraan surat memerlukan pengesahan manual. 65. فستبصر ويبصرون. همز لازم مشاء بنميم. تاب assembly تيلاس. رتل بعد ذلك زنيم. مابا. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. فتنادوا مصبحين. Tustelas pulsahas plus 2 trail. Disahkan. Ruf, 12, kamrhima, punaptulim. Disahkan. Ayat tengah. Lalat adalah yang ketiga daripada 5. Pusat dalam urutan. Pengesahan. Ayat. Laban wabah. Khamsin, Klamen, Stoin, Twain, Famiarshchin. Khamsulhi. Kiraan huruf. Anggaran. Demiharan. Tasla naran hamiyatan. Tuwing Troy. Tusqa min ainin aniyah. فيها سرر مرفوعة إلا من تولى وكفر إن إلينا إيابهم. Nombor ayat 45 plus 13 plus 2 plus 23 plus 25 wila 20. Jumlah huruf 13 5 gua 65. Disahkan. Kepentingan jumlah yang sama 25 merentas ke atas kedua-dua surah mencadangkan simetri berangka yang luar biasa. Pengulangan huruf zanim, tuntunim zanime muncul 13 kali dalam ayat seperti di 22/50 dan 39/4, setiap satu dengan label 2 huruf. Pengesahan tu, teks, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ. Kira-kira 52 huruf, kiraan manual diperlukan. Huruf zanim, z dalam tujzaun, nen, kira dalam nar, tujzaun dalalai, ye, dalam sayyi'ai dalalal men, kiraan tepat, memerlukan pengesahan, tetapi munasabah. Pengesahan, teks. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu tharumu lahu, huruf, kira-kira 52 huruf. Huruf zanim, pengiraan serupa diperlukan. Kepentingan, jika disahkan, pengulangan 14 dan lam subtua menghubungkan ayat-ayat ini dengan struktur al-kalam. Al-Walid dan Al-Akhnas. Tuntutan, huruf kedua-dua nama muncul 52 kali dalam 68 verse 10-11 dan 13 kali dalam 4 ayat bernombor 12. 15, 13, 17, 62, 11. Pengesahan, Al-Walid, li, yi, di, Al-Akhnas, huruf i, a, kh, netsis. Mengira dalam 68 versi 11 memerlukan analisis manual, tetapi boleh diterima memandangkan kepanjangan ayat jumlah 122 huruf. Untuk 16-11, 27-11, 61-2/11, mengira huruf untuk setiap nama yang menghasilkan 13 boleh dilaksanakan, tetapi memerlukan pengesahan. Kepentingan, simetri menunjukkan kekaburan Al-Quran yang disengajakan, sejajar dengan implikasi zanim tentang tidak sah. Corak Al-Quran yang lebih luas. Nombor 13, walaupun 13 menonjol di sini, nombor lain. 15 dalam 74 ditipudu, 7 dalam tema berulang, lebih ditekankan dalam numerologi Islam. Analisis ayat-ayat Al-Quran yang menyeluruh dengan 13 huruf, didakwa 112, boleh mendedahkan corak selanjutnya. Susunan ayat dan surah. Dakwaan bahwa 68 plus 156, 11 kais 12, dan gandaan lain, F, 2, 12, 5 dalam susunan surah, mencadangkan struktur matematik, tetapi kepentingan statistik memerlukan ujian terhadap teks rawa. Pengulangan huruf, penggunaan Al-Quran huruf khusus, salha dalam Al-Ghashiyah, sejajar dengan kajian huruf terputus, di mana huruf seperti alif, lam, dan mim mendominasi. Nota kritikal, korak berangka menarik tetapi berisiko tafsiran berlebihan. Keajaiban utama Al-Quran ialah kesan linguistik dan rohaninya, tidak semestinya kod berangka. Pengesahan dengan alatan digital, Tanzil.net, adalah penting untuk mengelakkan ralat. 1. Pelajaran teologi dan etika. Ayat-ayat tersebut menawarkan pelajaran yang mendalam untuk kehidupan individu dan masyarakat. Elakkan pengaruh toksik. Perintah jangan taat 10, menggesa orang yang beriman untuk menjauhkan diri mereka daripada individu yang menipu, memfitnah atau menindas, mengutamakan bimbingan ilahi. Lawan fitnah dan gosip. Ayat 11-12 menyerlahkan kuasa merosakkan, mengumpat, dan menghalang kebaikan. Relevan dalam era maklumat salah dan media sosial hari ini. Kerendahan hati atas keangkuhan. Ayat 16-19 mengkritik mereka yang membiarkan kekayaan atau status menyemarakkan ketidakpercayaan,
menggalakkan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap wahyu. Keadilan ilahi. Ayat 11 memastikan bahwa Tuhan akan menghukum orang yang salah, menawarkan harapan kepada mereka yang menghadapi ketidakadilan. Amaran sejagat. Ciri-ciri, fitnah, kekejaman adalah abadi. Digunakan dalam konteks modern, seperti kepimpinan rasuah, trolling dalam talian, atau perpecahan masyarakat. Aplikasi kontemporari. Di tempat kerja, elakkan daripada menyelaraskan dengan rakan sekerja yang menyebarkan kaur angin atau menghalang kerja berpasukan. Dalam komuniti, galakkan ketelusan dan amal untuk mengatasi sikap mementing diri sendiri. Dalam kehidupan pribadi, renungkan watak seseorang untuk mengelakkan sifat-sifat seperti kesombongan atau kemunafikan. Sad. Analisis perbandingan. Kaitan dengan ayat lain. Tema-tema dalam 60:10-16 bergema dengan petikan Quran yang lain. Kemunafikan dan fitnah. Surat Al-Munafikun, Makta Sening 4, menggambarkan orang munafik yang bersumpah palsu dan menyebarkan perselisihan, menggemakan 60:10-11. Surah Al-Humazah, surat ke-4 untuk pemfitnah. Humazah, menyamai Hamas. Penolakan wahyu, surat Al-Mudathir, 4:5, dikaitkan dengan Al-Walid, menggambarkan dia memanggil Al-Quran sebagai sihir, serupa dengan legenda, 18. Surat Al-Syar, 40 ED, membezakan beban Nabi dengan keangkuhan penentang seperti di dalam 6:11. Hukuman ilahi. Surat Al-Humazah, surat dan memberi amaran tentang api yang memusnahkan bagi pemfitnah, serupa dengan penjenamaan, 68:11. Surat Al-Masad, 5, mengutuk Abu Lahab penentang Quraisy yang lain atas penentangan yang sama. Persamaan struktur. Surat Al-Ghashiyah, 16, perbezaan antara 11 menghukum orang berdosa, dan 11, menggambarkan syurga, mencerminkan dua tema Al-Quran, yaitu amaran dan ganjaran. Surat Al-Kahf, 3, ayat 11 huruf pertama, didakwa berkaitan dengan ganjaran abadi, berbeza dengan hukuman 68:11. Pengajaran. Al-Quran secara konsisten mengutuk kemunafikan dan kesombongan sambil menjanjikan keadilan, mengukuhkan mesej 16:10 di seluruh teksnya. 1. Wawasan budaya dan psikologi. Ciri-ciri dalam 68:10-11 mencerminkan kelemahan manusia sejagat. Boleh diperhatikan dalam konteks budaya dan psikologi. Fitnah dan gosip. Dari segi psikologi, gosip berpunca daripada rasa tidak selamat atau keinginan untuk kuasa sosial, merosakkan kepercayaan, seperti kajian dalam psikologi sosial, contohnya Dunbar, 6. Dari segi budaya, masyarakat puak Arab menghargai kehormatan, menjadikan fitnah sebagai kesalahan yang teruk, yang dikuatkan oleh Al-Quran. Keangkuhan daripada kekayaan. Hiasan kekayaan dan anak-anak, sejajar dengan kebanggaan budaya dalam keturunan dan status, biasa di Arab sebelum Islam. Dari segi psikologi, ini mencerminkan kecenderungan narsisistik, di mana kejayaan luaran mencetuskan khayalan diri. Penolakan kebenaran, mengetepikan Al-Quran sebagai legenda, mencerminkan disonansi kognitif, di mana individu menolak bukti yang bercanggah dengan kepercayaan mereka. Festinger, 5:57. Zanim sebagai orang luar. Istilah zanim mungkin melambangkan pengasingan sosial atau moral, bergema dengan budaya yang menstigmatisasi tidak sah atau pengkhianatan. Perkaitan modern. Dalam budaya digital, trolling dan batalkan budaya bergema Hamas dan namim, menyebarkan bahaya secara tanpa nama. Pemimpin korporat atau politik yang menghalang kebaikan awam, menyorok sumber, merangkumi mana lil khair. Pengaruh yang memamerkan kekayaan di media sosial mungkin mencerminkan keangkuhan. 16, menolak nilai yang lebih mendalam. Pengajaran. Memahami sifat-sifat ini membantu mengenal pasti dan mengatasi tingkah laku toksik dalam diri dan masyarakat. 1. Penilaian kritikal numerologi. Walaupun corak berangka menarik, penilaian kritikal diperlukan. Kekuatan, simetri. 13 huruf dalam 68:13 dan 88:13, 20 sebagai jumlah ayat adalah ketara statistik, mencadangkan reka bentuk yang disengajakan. Konsistensi 52, ayat dalam Al-Kalam, jumlah huruf dalam ayat yang berkaitan, sejajar dengan struktur Al-Quran yang tepat. Penggunaan riwayat pastikan pengiraan piawai, mengurangkan kebolehubaan. Kelemahan, cherry picking, memberi tumpuan hanya pada ayat dengan 12 huruf atau gandaan berisiko mengabaikan contoh balas. Analisis seluruh Al-Quran diperlukan untuk mengesahkan keunikan. Kekaburan 12, tidak seperti 19, disebutkan secara jelas dalam Dupam Sebida'u, jelas tidak mempunyai kepentingan teologi yang jelas, menjadikan penonjolannya spekulatif,
Kesilapan atau keterlaluan. Tuntutan 88 pengulangan huruf zanim dalam 16 adalah tidak munasabah dan mungkin salah. Kesilapan sedemikian menjejaskan credibility. Bias pengesahan, korak seperti Sislilah 422571 menghubungkan kepada tahun kelahiran Nabi mungkin secara kebetulan, kerana teks besar secara semula jadi menghasilkan kebetulan berangka. Cadangan metodologi. In Mekatrain Malaysian menganalisis I623 IIT Al-Quran untuk kirim huruf nombor on. Point. Bandingkan corak dengan teks lain, sian puisi Arab untuk menilai keunikan. Fokus pada corak dengan asas teologi, sias pengulangan nama Tuhan dan bukannya nombor sewenang-wenangnya. Kesimpulan, numerologi boleh menimbulkan rasa kagum tetapi tidak boleh membayangi keajaiban linguistik dan rohani Al-Quran. Pengesahan yang rapi adalah penting untuk mengelak tuntutan spekulatif. 1. Aplikasi praktikal ayat-ayat tersebut menawarkan panduan yang boleh diambil tindakan untuk kehidupan pribadi dan perkauman. Refleksi pribadi, auditkan diri. Menilai sama ada Anda mempamerkan sifat seperti gosip, mementingkan diri sendiri atau sombong. Jurnal setiap hari untuk mengenal pasti dan membetulkan tingkah laku tersebut. Amalan kerendahan hati. Apabila mencapai kejayaan, kekayaan status, baca 16:18-19 untuk kekal berpijak mengakui peranan Tuhan. Penggunaan media, elakkan mengikut pengaruh atau tokoh media yang menyebarkan fitnah atau menolak nilai etika selaras dengan arahan 16:10. Pembinaan komuniti, galakkan perpaduan, anjurkan bengkel atau perbincangan untuk memerangi gosip dan menggalakkan ketulusan menentang Hamas dan Namim. Sokongan baik, cipta inisiatif, usaha amal untuk menentang manalil khair, memupuk kemurahan hati kolektif. Educate on Revelation. Anjurkan kumpulan pengajian Al-Quran untuk mengkaji 68-15. Menekankan asal-usul ketuhanan Al-Quran berbanding dakwah orang yang ragu-ragu. Kepimpinan dan dasar. Tadbir urus beretika. Pemimpin harus mencontohi integriti, mengelakkan sifat dalam 6:11 untuk membina kepercayaan. Maklumat salah balas. Bangunkan kempen untuk memerangi fitnah dan berita palsu berdasarkan amaran 68:11. Amalan rohani. Baca 16:19 semasa doa harian untuk menghayati amaran mereka. Renungkan zanim sebagai metafora untuk tidak sah taraf rohani, berusaha untuk menyelaraskan dengan iman yang tulen. 1. Perwakilan visual dan struktur. Untuk menjelaskan corak berangka, di bawah ialah jadwal yang meringkaskan tuntutan utama. Jadwal 1. Ayat dengan huruf talasaf, huruf dalam Al-Qalam dan Al-Ghashiyah. Surah ayat, teks kiraan huruf, nombor, Al-Qalam, and then fasatubsiru yubsirun. Qalam, yimazin mashai, binamim, yastu'alam, rutul ba'da dhalika zanim. فالقلم فأصبحت كالصريم. Hey, فتنادوا مصبحين. Sino doa? Jumlah. Tupato, tuihaw sura al-Ghashiyah. أظلان أربعة نهيا. تصلى نارا حامية فيها غاشية لم تسقى من عين آنية ناشية فيها سرر مرفوعة إلا من تولى وكفر إن إلينا إيابهم. Jadwal team. Corak berangka, corak Al-Qalam Al-Ghashiyah. Nota surah order 68. 68 plus 68 156. 11 13 12. Ayat-ayat 52, 26, 52, 19, 24, 26, 13, 2. Ayat dengan 13 huruf 5. Ayat 13 tengah. Jumlah nombor ayat 70 judul 5 plus 65. Wekhlis 70. Jumlah surat 65 15 tambah 5. Jadwal 3. Kiraan surat Al-Walid dan Al-Akhnas. Ayat-ayat surat Al-Walid, surat Al-Akhnas. Jumlah surat 68 10 19. 52 52 112 15 22 11 61 11 minus 2 11. 52 tekemen port. 52 zbam port. 122. Wawasan visual simetri 70 60 52. Boleh digambarkan sebagai struktur yang seimbang. Dengan ayat 13 sebagai pangsi dalam kedua-dua surah, mencerminkan keharmonian matematik Al-Quran. Kesimpulannya, 7 ayat dari surat Al-Qalam 16-11 menawarkan kutukan yang kuat terhadap kerosakan moral, amaran terhadap sifat seperti fitnah, kesombongan, dan kekufuran.
Analisis berangka berpusat pada nombor 12 mendedahkan corak yang menarik. Like 11 huruf dalam 68/11 dan 88/11, 52 sebagai motif berulang, mencadangkan reka bentuk yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Walaupun corak ini menimbulkan rasa kagum, ia memerlukan pengesahan yang rapi untuk mengelakkan tafsiran yang berlebihan. Konteks sejarah ayat-ayat itu, Al-Walid versus Al-Akhnas, menggariskan kaitannya dengan penentangan Mekah. Tetapi mesej universalnya melangkaui masa, menggesa orang beriman untuk menegakkan integriti dan kerendahan hati. Dengan menyepadukan eksegesis, linguistik, sejarah dan etika, refleksi yang diperluaskan ini menyerlahkan keindahan pelbagai rupa Al-Quran, menggalakkan pertumbuhan pribadi dan keharmonian masyarakat. Untuk penerokaan lanjut, sahkan tuntutan berangka dengan alat digital dan rujuk tafsir untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Di dalam Al-Quran, Allah SWT memberikan panduan yang sangat mendalam untuk manusia. Dia bukan hanya menetapkan hukum hakam, dia berbicara kepada jiwa kita, menunjukkan jalan menuju kedamaian batin dan keharmonian masyarakat. Antara bisikan ilahi ini terletak surah Al-Qalam, yang bermaksud pena. Dalam ayat-ayatnya, kita menemui peringatan yang kuat tentang siapa yang sepatutnya kita contohi. Ayat 10 hingga 16 menggambarkan 9 sifat negatif, kecacatan yang boleh merosakkan hati dan meracuni masyarakat kita. Ayat-ayat ini bukan sekadar kata-kata di atas kertas. Ia adalah cermin yang mencerminkan potensi kelemahan kita. Setiap sifat yang dijelaskan dengan teliti mendorong kita untuk melihat ke dalam diri. Adakah kita menyimpan sebarang kecenderungan ini dalam diri kita? Muhasabah diri ini adalah langkah pertama menuju transformasi sebenar. Introspeksi ini bukan bertujuan untuk melemahkan semangat kita. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai panggilan untuk bangun. Dengan mengenali kelemahan ini, kita boleh berusaha secara aktif untuk membasminya dari hati kita. Proses penyucian ini adalah perjalanan sepanjang hayat, bukti komitmen kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Ingatlah, Al-Quran adalah panduan. Ia menerangi jalan yang lurus, walaupun ia memberi amaran kepada kita tentang bahaya di sepanjang jalan. Mari kita teliti 9 sifat ini, memahami intipatinya, agar kita dapat membina masa depan yang lebih cerah untuk diri kita dan generasi akan datang. 9 sifat yang dikutuk dalam ayat 10 hingga 16 surah Al-Qalam bukanlah sekadar keanehan personality. Mereka adalah cerminan dari perilaku yang merusak dan berbahaya. Ia adalah tabiat yang tertanam dalam diri yang boleh membawa kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Tabiat ini, jika dibiarkan, dapat merosakkan tatanan sosial dan moral kita. Mari kita kaji setiap sifat, memahami maknanya dan implikasi kehidupan sebenar. Dengan memahami ini, kita dapat menghindari dan memperbaiki diri kita dari sifat-sifat yang merusak ini. Pertama, kita bertemu dengan halaf mahin, yaitu pemfitnah yang terus-menerus bersumpah palsu. Sifat ini menunjukkan ketidakjujuran yang mendalam. Individu ini dengan mudah berbohong di bawah sumpah, menghakis kepercayaan dan menyemai benih keraguan. Ketidakjujuran ini merosakkan integriti sistem keadilan. Bayangkan seorang saksi dalam kes mahkamah menuduh seseorang secara palsu, yang membawa kepada pemenjaraan orang yang tidak bersalah. Ini bukan hanya merosakkan kehidupan individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. Ini menunjukkan kesan buruk fitnah. Fitnah bukan hanya merosakkan reputasi, tetapi juga boleh menghancurkan kehidupan. Seterusnya ialah hamaz, si pemfitnah yang menyebarkan gosip jahat dan gemar mengumpat. Gosip ini seringkali tidak berasas dan merosakkan hubungan. Orang ini hidup dengan kenegatifan, membisikkan kepalsuan untuk merosakkan reputasi dan hubungan. Mereka menikmati melihat orang lain menderita akibat gosip mereka. Bayangkan sekumpulan sahabat yang terpisah kerana kabar angin yang disebarkan oleh seorang yang ingin menaikkan kedudukan mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa merusaknya gosip dalam hubungan sosial. Kemudian, kita mempunyai masya' binami, si pembawa cerita yang membawa gosip antara orang, menghasut konflik dan perselisihan. Mereka adalah penghasut yang menikmati melihat orang lain bertengkar. Individu ini bertindak sebagai penghubung, menyebarkan kenegatifan, dan mengapi-apikan salah faham. Mereka menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan. Bayangkan seorang rakan sekerja yang sentiasa menyampaikan maklumat yang diputar belitkan antara rakan sekerja, mewujudkan persekitaran kerja yang toksik.
Ini bukan hanya merosakkan produktiviti, tetapi juga kesejahteraan mental pekerja. Akhirnya, kita bertemu dengan manalil khair, si penghalang kebaikan yang secara aktif menghalang perbuatan baik dan kemurahan hati. Mereka adalah penghalang yang tidak ingin melihat orang lain melakukan kebaikan. Orang ini menghalang perbuatan al dan menghalang sebarang usaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Mereka seringkali didorong oleh rasa iri hati dan ketidakpedulian. Bayangkan seseorang yang menghalang rakannya daripada menjadi sukarelawan, didorong oleh sifat mementingkan diri sendiri dan kurangnya empati. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat empati dan kemurahan hati dalam masyarakat kita. 4 sifat ini yang berpusat pada ketidakjujuran dan kedengkian menonjolkan kuasa kata-kata yang merosakkan dan kepentingan menjaga lidah kita. Dengan memahami dan menghindari sifat-sifat ini, kita dapat membina masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Mari kita mendalami 2 sifat pertama, pemfitnah, halafhin, dan pemfitnah, hamaz. Kedua-dua sifat ini sering-sering kali diabaikan, namun kesannya sangat mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua-duanya menyebabkan kerosakan melalui kata-kata, tetapi kaidah mereka berbeza. Pemfitnah menggunakan kata-kata yang tajam dan menyakitkan, manakala pemfitnah menyebarkan kabar angin secara halus. Pemfitnah menggunakan sumpah rasmi menjadikan pembohongan mereka kelihatan boleh dipercayai dan memberi kesan. Mereka seringkali bersembunyi di sebalik topeng kejujuran palsu. Bayangkan perjanjian perniagaan musnah kerana satu pihak bersumpah palsu tentang kualiti produk mereka. Ini bukan sahaja merosakkan perjanjian, tetapi juga kepercayaan antara rakan kongsi. Pengkhianatan amanah ini boleh membawa kesan kewangan dan reputasi yang berpanjangan. Kepercayaan yang hilang sukar untuk dipulihkan, dan kesannya boleh dirasai dalam jangka masa yang lama. Sebaliknya, pemfitnah beroperasi dengan lebih halus. Mereka tidak menggunakan sumpah, tetapi menyebarkan kabar angin dan gosip secara perlahan-lahan. Mereka menyebarkan kabar angin dan gosip selalunya secara tertutup. Kabar angin ini boleh merebak dengan cepat dan merosakkan reputasi seseorang tanpa mereka sedari. Pendekatan yang licik ini boleh sama merosakkannya, perlahan-lahan merosakkan reputasi dan hubungan seseorang. Kesan psikologi dari gosip ini boleh menjadi sangat mendalam. Fikirkan seorang pelajar menyebarkan pembohongan tentang rakan sekelas untuk mendapatkan populariti. Ini bukan sahaja merosakkan hubungan antara pelajar, tetapi juga boleh memberi kesan kepada prestasi akademik mereka. Tindakan sabotaj sosial ini boleh memberi kesan buruk kepada harga diri dan kedudukan sosial mangsa. Mangsa mungkin merasa terasing dan kehilangan keyakinan diri. Kedua-dua fitnah dan umpatan berpunca daripada rasa dengki. Dengki ini boleh merosakkan hati dan minda seseorang, menjadikan mereka tidak mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Ia mencerminkan keinginan untuk mencederakan orang lain, selalunya untuk keuntungan pribadi. Keinginan ini boleh membawa kepada tindakan yang merosakkan dan tidak beretika. Sikap tidak mempedulikan kesejahteraan orang lain ini adalah pelanggaran jelas terhadap prinsip Islam yang menekankan kejujuran, integriti, dan belas kasihan. Islam mengajar kita untuk menjaga lidah dan hati kita dari perbuatan yang merosakkan. Al-Quran secara eksplisit mengutuk perbuatan ini, mengingatkan kita tentang betapa bahayanya kata-kata kita. Kata-kata yang tidak dijaga boleh membawa kepada kerosakan yang besar. Dalam surah Al-Hujurat, ayat 12, Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa." Sangkaan yang buruk boleh membawa kepada tindakan yang tidak adil dan merosakkan. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, kerana ini hanya akan membawa kepada perpecahan dan kebencian. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Mengumpat adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa jijiknya perbuatan mengumpat. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Allah sentiasa memberi peluang kepada kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ayat ini menjadi peringatan keras tentang betapa pentingnya kata-kata kita dan kepentingan memupuk pertuturan yang benar dan baik. Marilah kita berusaha untuk menjaga lidah kita dan menghindari perbuatan yang merosakkan.
Seterusnya, kita bertemu dengan Masya' bin Amin, si pembawa cerita, dan Manalil Khair, si penghalang kebaikan. Mereka ini adalah individu yang sering kali tidak disedari, tetapi kesan tindakan mereka sangat merosakkan. Individu ini mungkin tidak selalu terlibat dalam pembohongan secara terang-terangan, tetapi tindakan mereka tetap menimbulkan bahaya yang ketara. Mereka menyebarkan ketidakpercayaan dan ketegangan di kalangan orang lain. Si pembawa cerita hidup dengan drama dan perselisihan. Mereka seringkali menjadi punca utama konflik dalam kumpulan atau komuniti. Mereka mendapat keseronokan daripada membawa gosip dan menyaksikan kesan daripada tindakan mereka. Kepuasan mereka datang daripada melihat orang lain dalam keadaan tidak selesa atau bermusuhan. Bayangkan sebuah keluarga berpecah belah kerana seorang ahli sentiasa menyampaikan kata-kata negatif antara adik-beradik yang memburukkan lagi ketegangan yang sedia ada. Ini boleh menyebabkan perpecahan yang mendalam dan berpanjangan. Sebaliknya, si penghalang memberi tumpuan kepada menghalang perbuatan baik dan kemurahan hati. Mereka seringkali mempersoalkan niat orang lain dan menanamkan rasa ragu-ragu. Mereka menghalang pemberian amal, kerja sukarela, atau apa-apa tindakan yang mengangkat orang lain. Ini boleh menyebabkan orang lain merasa tidak bersemangat untuk membantu. Ini boleh dilihat sebagai seseorang yang menghalang rakan-rakannya daripada menderma kepada tujuan yang baik, didorong oleh sifat kedekut atau skeptikal mereka sendiri. Mereka mungkin berfikir bahawa usaha tersebut tidak akan membawa perubahan yang nyata. Walaupun si pembawa cerita menyemai benih perselisihan, si penghalang menyekat pertumbuhan dan menghalang perubahan positif. Mereka berdua memainkan peranan dalam mewujudkan persekitaran yang tidak sihat. Kedua-duanya menyumbang kepada persekitaran yang negatif dan statik, menghalang kemajuan individu dan masyarakat. Ini boleh menyebabkan rasa putus asa dan hilang motivasi di kalangan ahli komuniti. Islam menekankan kepentingan perpaduan, kerjasama, dan berusaha untuk kebaikan manusia. Kita diajar untuk saling menyokong dan membantu antara satu sama lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin itu bagaikan satu binaan bagi orang mukmin yang lain, masing-masing saling menyokong antara satu sama lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk bersatu dan bekerja sama. Tindakan si pembawa cerita dan si penghalang secara langsung bertentangan dengan prinsip ini, mewujudkan perpecahan dan menghalang pertumbuhan kolektif. Mereka merosakkan asas perpaduan yang kita cuba bina. Mengenali sifat-sifat ini dalam diri kita memerlukan muhasabah diri dan kesediaan untuk menghadapi kelemahan kita sendiri. Ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri dan persekitaran kita. Adakah kita mendapati diri kita tertarik kepada gosip dan drama? Adakah kita sering kali terlibat dalam menyebarkan cerita yang tidak benar atau membesar-besarkan sesuatu? Adakah kita menghalang orang lain daripada berbuat baik? Adakah kita sering kali mempersoalkan niat baik orang lain dan menghalang mereka daripada melakukan kebaikan? Dengan mengakui kecenderungan ini, kita mula membebaskan diri daripada cengkaman mereka dan memupuk cara hidup yang lebih positif dan produktif. Kita boleh menjadi agen perubahan yang bawa kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain.